Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah dan para penonton sekalian, alhamdulillah, hari ini 3 Zulhijjah, bermakna kita berada di 3 hari terawal Zulhijjah, hari yang terbaik dalam dunia, campur dengan hari Jumaat di awal Zulhijjah, maknanya satu lagi darjat dia. Dalam bahasa Arab kata nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Hari Jumaat di awal Zulhijjah, makalah kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda di akhirat nanti dan mendapat rahmat Allah azza wa jalla di dunia ini, insya-Allah. Kita sambung perbincangan kita dalam surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ini surah yang ke-49 dari awal Quran. Dia duduk di bahagian akhir juzuk yang ke-26. Alhamdulillah, kita telah bincang dalam siri yang lepas, iaitulah tentang muqaddimah, isi kandungan surah. Ayat yang kita baca, ayat yang pertama iaitu arahan Allah azza wa jalla supaya kita jangan gopoh. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan cepat nak buat apa-apa keputusan sebelum kita tanya Allah, dengan kita tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tanya Allah? Kita tengok pada Quran, apa hukum Quran kata. Tanya Rasulullah, iaitulah kita kembali rujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpul dan telah dihuraikan oleh para alim ulama kita, apakah maksudnya. Jangan kita pandai-pandai reka sendiri. Kita kena kembali kepada tafsir ulama, hadis kita kembali kepada penjelasan para ulama Islam. Dia bukan penjelasan kita yang kita faham, tak faham. Mungkin banyak yang tak faham daripada yang kita faham. Kemudian ayat yang kedua, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Arahan Allah azza wa jalla supaya kita jangan mengangkat suara lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab perbuatan itu boleh mengundang gugurnya amalan kita dengan sebab perbuatan yang tidak baik itu. Kemudian kita telah bincang tentang peristiwa yang berlaku ataupun disebut dengan nama sabab nuzul, dan juga seorang sahabat Nabi yang sedih. Dia panggil Khatib Ar-Rasul, juru bicara Nabi. Suara dia kuat. Apa nama dia? Tanda pelajar. Nama dia Thabit bin Qais bin Syammas, Jahuri Saut radhiyallahu anhu, seorang yang suaranya kuat, lantang. Bila turun ayat Quran ini, dia pun sedih, takut. Dia bimbang dia ni menyalahi peraturan adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia terjebak ke dalam neraka. Bila Nabi siasat, tanya di mana dia, ini keadaan dia, maka Nabi kata la bal huwa min ahlil jannah. Dia ni ahli syurga. Kerana kecintaan dia kepada Nabi sampai begitu sekali. Sambungan kita pada ayat yang ketiga. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa
lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Ayat yang ketiga, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya semasa mereka berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang telah dibersihkan oleh Allah akan hati mereka untuk bertakwa. Mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Ayat ini sambungan daripada ayat yang kedua, la tarfa'u aswatakum, jangan kamu angkat suara kamu lebih pada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah ayat ini iaitulah apa yang berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar ketika mereka berbincang memberi cadangan, terangkat sikit suara dia. Bila turun ayat ini, langsung dua orang ini berbisik je dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat betapa akurnya mereka kepada arahan Allah Azza wa Jalla, dan begitu cepat turunnya terus istijabah, tidak ada dolak dalik, tidak ada keluk-kelek, terus mengikut arahan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah puji mereka dengan ayat ini, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya semasa mereka berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata di para ulama tafsir, sana'un ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Ayat ini memuji dua orang sahabat tadi kerana mereka tersilap bercakap dengan suara yang kuat dan menunjukkan betapa segeranya mereka, cepatnya mereka mengikut arahan Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang mereka dapat? Yang pertama, ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum, merekalah orang yang Allah Taala uji hati mereka. Allah uji hati, fawajadaha salihatan musta'iddatan muahhalah. Masya-Allah. Bila Allah uji hati, didapati hati mereka ini memang hati yang baik, memang hati yang sepatutnya menerima limpahan rahmat Allah Ta'ala. Maka Allah kata apa? Allah uji hati mereka, qulubahum littaqwa, maka mereka memang orang yang bertakwa. Ini menaikkan darjat. Lepas ujian, biasanya kita akan tengok kesan daripada ujian itu, iaitulah tingkatan takwa yang begitu meningkat. Yang kedua, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allahu Akbar. Bagi mereka beroleh keampunan, Allah Ta'ala ampunkan. Manakala ada silap-silap, telah diampunkan dosa. Yang ketiga, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Apa dia pahala yang besar? Allah Ta'ala ampunkan kesalahan mereka, dan Allah Ta'ala menerima keuzuran yang telah berlaku pada mereka. Maka ayat ini menjadi suatu ayat garis panduan ketika kita berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali angkat suara, jangan duk bertempit. Termasuklah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi wafat, begitulah keadaan. Pergi ziarah makam Nabi, jangan duduk kuat-kuat suara. Ana duk tengok di antara adab yang tidak baik, sekumpulan manusia ni kalau pergi dekat kubur Nabi, bukannya duduk bagi salam, selawat,
Duk gosok-gosok. Zaman kita hari ni duduk akak kamera. Ni, sebelah tangan akak kamera, sebelah duduk itah kubur Nabi. Kita kata ini di antara jafa, perangai buruk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun selepas Nabi wafat. Saya nak ambil gambar aja. Kalau Nabi ada, mu buat perangai lagi ni? Tak buat. Begitulah keadaan kita waktu kita hayyan wa mayyitan. Kita kena hormat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, dua orang angkat suara di masjid Nabi. Kuat cakap. Sayyidina Umar panggil. Mari sini, dua orang itu. Umar tanya dulu. Beke-beke Umar apa dia siasat. Tidak kata bagi penampah lalu. Umar kata. Dia kata, min aina antuma? Muruan dari mana ni? Mari duduk cakap kuat sini. Dari mana kamu? Qala min ahli Taif. Maaflah khalifah, kami mari daripada Taif. Atas pada Mekah lagi. Umar kata apa? Qalau kuntuma min ahli al-balad la auja'tukuma. Kalau mu orang Madinah, aku pukul hari ni. Sebab apa? Sebab kamu telah mengangkat suara di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'azarahuma. Sayyidina Umar beri kemaafan, keuzuran kerana dia orang jauh yang tak reti adab. Ingat ni. Ni anak duk perhati tengok orang-orang mari daripada setengah bangsa ni. Bangsa orang Arab ni lah, Arab Mesir ke apa. Orang perempuan, dia beratur nak masuk Raudah. Nak pergi kat kubur Nabi. Bila pagar dibuka, pintu pagar ziarah buka, dia bertempik. Arab kata zaghradah. Zaghradah ni orang perempuan Arab hodok main lidah tu. Kelok-kelok tu. Oh, bertempik. Kita kata wallahi, ini perbuatan tidak menghormati Nabi sallallahu, bukan begitu cara dia. Orang tak angkat suara. Kalau ada Sayyidina Umar kena pukul buat ni. Jadi ramai di kalangan ulama yang tak suka bercakap kuat dekat dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Imam Malik Darul Hijrah. Imam Malik ni sangat menghormati dia. Tak suka dia orang mengangkat suara di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan Imam Malik kalau berjalan dekat dengan kubur Nabi, dia buka selipar. Tak pakai selipar situ. Orang tanya, kenapa Imam? Dia kata, dalam tanah ini ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku nak pijak dengan selipar aku? Subhanallah. Kalau dia nak meriwayat hadis, Imam Malik ni imam hadis, fiqh. Kalau dia nak riwayat hadis, dia pakai comel-comel, seolah-olah dia nak pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni mari mengaji hadis pun kita tak bawa. Bawa kitab apa begitu ya, duduk tidak kata sungguh. Ini berbezanya kita. Maka kita ambil daripada ayat ini, mesti dijaga maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dengan cara adab yang baik. Jangan pergi buat hak Nabi larang, pergi duk gosok-gosok, duk intai-intai situ. Pergi duk minta doa, minta supaya Nabi ampunlah, kita minta dengan Allah. Maka hasil daripada pemerhatian terlahirlah sebuah buku ni. Nama dia Madinah Munawwarah. Kelebihan dan sejarah ini, di awal kitab ana tulis adab berziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa adab di sini yang kita perlu belajar. Adab yang kita perlu belajar, sebab kalau tidak orang akan pergi ni. Bab yang kedua, adab ziarah Madinah Munawwarah. Alhamdulillah lah kita letak adab sini. Ada 15 adab. 15 adab bagi orang yang nak menziarahi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Madinah. Tujuan kita ni supaya manusia beradab dengan Rasulullah hayyan wa mayyitan, insya-Allah. Kita pergi pada ayat 4. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilik,
Rumah Nabi ni dia panggil hujurat, bilik-bilik je ada. Bukan ada banglo, bukan ada sebuah rumah bertingkat-tingkat, tidak. Luar bilik hujurat, tempat ahlimu, rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia mereka itu? Aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak mengerti adab dan tata kelola, tata tertib. Dia mari Madinah, dia tak reti adab. Mereka itu ialah beberapa orang dari kalangan orang-orang Arab Badui, penduduk desa yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Perihal mereka ada diterangkan dalam ayat 14. Lihat penjelasan nombor 291. Baik. Ada sekumpulan tanda tuan-tuan, kumpulan ni sebab nuzul dia panggil, sebab turun ayat ni. Wafdu Bani Tamim, kumpulan Bani Tamim, hina qadimul Madinah, ketika mereka datang ke Madinah An-Nabawiyah. Ada yang mengatakan bilangan mereka 80 orang lebih sampai 90 orang laki-laki. Di antara mereka Uyainah bin Hisn, Aqra bin Habis, Qais bin Asim, Al-Qaqa bin Ma'bad, dan ramai lagi pemimpin-pemimpin mereka. Jadi ada di kalangan mereka ni dia panggil Jafa Ghilzah, tabiat kasar, tabiat orang kampung yang tak erti protokol. Biasalah orang Badui ni pergi rumah orang, "Oi." Panggil dak. Ui salah kat ui. Badui Arab ni, jangan kata Badui Arab, Badui kita ni ramai juga ni. Bahasa mari rumah orang pakai jenguk pakai dapur. Ada kata tak? Dia cari. "Assalamualaikum." Tak jawab, dia pergi jenguk pula. Mana tuan? Akhir kali pintu dapur dia jenguk. Kawan tu duduk perkembang gatul basuh kain. Melompat tuan rumah. "Oi, hok mana tak puk ni mari tak?" Lah. Itu dia panggil Badui Melayu. Pergi rumah orang intar pada dalam rumah. Lah, jangan buat. Jadi sekumpulan orang-orang Arab Badui ni, dia tak biasa dengan adat Islam, belum belajar lagi. Maka dia mari buat bising, buat fauda di Madinah, masuk di masjid. Dia pergi kat rumah Nabi, pakai panggil, "Ukhruj ilaina ya Muhammad." "Muhammad, ni kami datang dah ni." Pergi dekat rumah Nabi, pergi panggil Nabi. Fa inna madhana zain wa zammana syain. Dia kata kami ni orang Badui, tapi kalau kami puji naik darjah awak, tapi kalau kami keji jatuhmu. Sedap dia jawab. Nabi pun jawab, "Innama zalikumullah." Hak jatuh naik orang ni bukan mung, Allah. Pandai-pandai mu ni. Dia kata jangan duk cakap kat benda-benda. Tengok dia pergi cakap bahasa, dah lah bahasa tak betul. Pergi panggil pula di sebalik rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil hujurat. Hujurat ni bersama mana ya? Tengok dalam kitab ni. Alhamdulillah dalam buku Madinah ni saya dah tulis. Ni gambaran ni, tengok dalam gambar ni. Gambaran al-hujurat. Mana ni masjid Nabi, ni bilik-bilik sekitar rumah Nabi duduk sini. Syuf. Bilik sekitar rumah Nabi apa ni dalam ni. Jadi kita tengok dalam buku dah yang jelas. Maknanya hujurat itu kecil sangat. Tengok dalam buku ni kata apa? Pembesaran di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik jadi khalifah yang menjadi gubernur di Madinah pada waktu itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Iaitulah pada tahun 88 Hijrah. 88 Hijrah dia besar masjid Nabi. Bila besar, rumah-rumah isteri Nabi masuklah ke dalam masjid. Sudah dah lah. Semasa pembesaran ini, rumah-rumah para ummahatil mukminin telah dimasukkan ke dalam masjid. Masjid juga telah dibesarkan di sebelah utaranya. Sewaktu Gubernur Madinah Umar bin Abdul Aziz ingin memasukkan hujurat,
bilik-bilik Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ke dalam pembinaan masjid, penduduk Madinah menyatakan kesedihan mereka kerana ini adalah peninggalan sejarah. Sewaktu tibanya surat perintah supaya memasukkan hujurat ke dalam binaan masjid, Umar sebagai khalifah baca di masjid Nabi, baca ayat ni. Bangun ketua ulama Madinah, nama dia Sa'id Ibnul Musayyib, seorang ulama tabi'in. Dia bangun, dia menangis, ya khalifah Amir, demi Allah aku mengharapkan agar mereka tidak mengubah kedudukan hujurat. Jangan runtuh rumah-rumah Nabi ni. Semoga penduduk Madinah dan orang-orang yang datang supaya dapat melihat cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengajaran pada mereka. Namun Umar bin Al-Aziz kata apa? Aku nak buat macam mana? Aku amir yang arahan ini surat daripada khalifah. Kalau mu nak pergi rayu dengan khalifah, aku tak boleh buat apa. Maka runtuhlah rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kata di para ulama, di antara yang pergi, yang sempat ziarah rumah Nabi ini, siapa dia? Hasan Basri rahimahullahu taala. Al Hasan Al Basri dia kata apa? Dia kata aku pergi masuk dalam rumah hujurat, angkat tangan, sentuh atak dia tu, kita boleh holor tangan gitu ya, rendah ya atak. Kemudian dia punya keluasan biliknya setakat mana? Sempit ya bilik dia, Masya Allah, tabarakallah. Bukannya luas sangat kan, rumahnya sempit ya. Kalau Nabi duduk solat dalam rumah dia, Aisyah tidur depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidur arah kiblat, kalau Nabi nak sujud, Nabi tolak kaki dia, tolak tepi sujud. Masya Allah. Rumah pula tak ada lampu. Allahu Akbar. Jadi mak-mak kita hak duduk di pondok ni, bayangkanlah. Inilah hujurat, rumah yang didiami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni je, atak dia sampai dengan tangan. Dia boleh solat pula kena kuih kaki kalau nak sujud, sempitnya. Bila Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bermesyuarat nak ke bumi di mana jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Mesyuaratlah, ada kata bawa sini, ada kata bawa sini. Akhir sekali mesyuarat tak habis, datang Sayyidina Abu Bakar. Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya turfanu haitsu qubid. Dengar ni, al-anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam dikebumikan di mana tempat dia meninggal. Allah Ta'ala pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang sahih, Aisyah kata, baina sihri wa nahri. Dia kata, aku riba, aku pangku Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dada aku dengan tekuk. Maknanya atas pangkuan Aisyah. Nabi wafat dalam rumah Aisyah. Ketika itu, bila Sayyidina Abu Bakar bagi tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di mana tempat dia wafat, maka orang pun bukalah rumah Aisyah, gali kubur dia dalam rumah. Dalam rumah Aisyah tu, yang kita kata raudah sekarang itu, yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi beritahu, Nabi kata apa? Ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Di antara rumah aku dengan mimbar, raudatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Jadi rumah dia situ, maksudnya rumah dia dengan Aisyah. Masya Allah, tabarakallah. Allah pilih dia duduk situ. Wafat Nabi. Tak lama Sayyidina Abu Bakar pula wafat. Abu Bakar bila nak mati, minta dengan anak dia Aisyah, aku nak duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumahmu.
Aisyah, iyalah kalau ayah dia minta, bagi. Maka dia susunnya dia macam ni. 3 mak. Gini, mayat yang kedua, kubur yang kedua, mana Sayyidina Abu Bakar, diundur ke belakang sikit. Undur ke belakang sikit daripada Nabi SAW. Letak kubur situ. Bila Sayyidina Umar ditikam pada waktu pagi, subuh yang berdarah di masjid Nabi SAW, Sayyidina Umar nak keluar solat subuh, seorang Yahudi yang pura-pura Islam, nama dia Majusi, Abu Lu'lu'ah al-Majusi, orang Majusi, orang penyembah api ni, pura-pura masuk Islam. Dia bawa pisau 2 mata tajam, kiri kanan mata. Duk tunggu Sayyidina Umar lalu, nak pergi akad takbir. Bila Umar lalu, zep, dia bagi dengan pisau, terburai perut Sayyidina Umar, belah perut dia. Zaman tu tak ada teknologi macam di hospital kita hari ni, boleh lagi jahit. Zaman tu tak ada nak jahit apa dah. Bila Sayyidina Umar nak wafat radhiyallahu anhu, dia minta dengan Aisyah radhiyallahu anha, walaupun bukan anak dia, minta izin, ya Aisyah, kalau aku mati, aku nak duduk dengan jasad 2 sahabat aku ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Aisyah bui. Bila Aisyah bagi, lepas pada kebumi jasad Sayyidina Umar, Aisyah pasal tabir langsir di rumah dia. Itulah dia panggil adab orang jaga hijab. Walaupun rumah tu mati duduk dalam tanah, pasal langsir. Kita kena belajar hari ni, manusia, makhluk yang ada zaman kita hari ni, cara kelansir. Tak, bukan bayar kata pakai tubik begitu ya, pakai baju kelawar, nampak bulu tiuk pergi pasar malam. Tak ertinya kita adab Islam, tidak patuh syariah. Tinggal lagi satu je ruang kubur dalam hujrah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah duduk tepi, ada ruang lain lagi, itu yang rumah dia. Dia tak minta pampasan. Patutnya dia kata, Sayyidina Umar, oleh kerana rumah aku ni jadi kubur, mintalah rumah lain. Tak, Aisyah tak nak pindah. Dia duduk dalam rumah dia, dalam hujrah dia. Sebelah dia tu makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, makam ayahanda dia Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ditambah lagi dengan makam Sayyidina Umar. Kata di para ulama sejarah, dalam ana tulis dalam buku ni, dia kata satu lagi ruang kosong dalam rumah Aisyah, satu lagi kubur. Ada orang cerita ketika mati Umar Abdul Aziz nak mati, orang kata nak tanam di sini, Umar tak mahu. Dan ada riwayat dalam hadis mengatakan Nabi Isa alaihissalam, tanah dia dengan tanah Nabi sama. Mana kejadian dia tu, bila sama tanah, bermakna dia akan dikebumikan di situ. Kita kata wallahu alam, benda yang akan berlaku. Itulah yang dikatakan hujrah ataupun hujurat. Sebab apa nama hujurat? Sebab banyak bilik-bilik kepunyaan isteri-isteri Nabi radhiyallahu taala anhunna. Jadi Hasan Basri, siapa dia tadi? Sa'id Ibn Musayyib, ketua ulama Madinah, bangun buat rayuan, ya Sayyidina Umar, ya Amir, tolonglah jangan robohkan rumah-rumah isteri Nabi ini, biarlah dia menjadi bahan sejarah. Kalau orang pergi Madinah ni, kita boleh nampak, inilah rumah Nabi, ini rumah Hafsah, ini rumah Aisyah, ini rumah Ummu Salamah, ini rumah fulan daripada Ummahatul Mukminin, ini rumah Fatimah, anak Nabi bersama dengan Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Umar bin Aziz kata apa nak boleh buat? Air mata penduduk Madinah tidak lagi diambil kira, kerana ini adalah arhan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Itulah peristiwa yang berlaku. Maka kalau orang hari ni orang duk tular, bawa video-video mengatakan kerajaan hari ini meruntuhkan sejarah Nabi di Madinah, kita mengatakan yang awal meruntuhkan sejarah ini, siapa dia? Iaitulah Umar bin Abdul Aziz, kerana maslahah pembesaran masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat, Nabi juga pernah bersabda, la taj'al qabri ida. Nabi kata, jangan jadi kubur aku tu tempat perayaan, dan jangan, ya Allah, jangan jadikan
qabri wathanan yu'bad, berhala yang disembah. Itu doa Nabi, Allah Ta'ala mustajabkan, alhamdulillah. Hari ini Hujurat, rumah makam Nabi telah dipagar dengan besi yang begitu orang tak boleh masuk dalam. Tu orang duk masuk tu sebelah ya. Orang tunjuk gambar masuk tak rapat dengan kubur Nabi. Kalau nak tengok dalam buku ni, kita ada sejarah, ana ada nukilkan dia punya gambar bagaimana para sahabat zaman Umar bin Abdul Aziz, dia buat 5 bucu. Dia buat 5 penjuru kata orang. Ni, tengok dalam gambar ni. Ada 5 penjuru. Mana dia buat kubur gini. Kan? Makam Nabi dia pagar batu. Lepas tu mengarah ada kiblat, dia buat bucu 5 supaya kita tidak total menghadap ke arah kubur tu. Mana buat bucu gitu. Itu dia panggil fiqh Umar bin Abdul Aziz, nak menyelesaikan masalah. Maka Nabi kita doa, ya Allah, jangan jadikan kubur aku ni seperti berhala yang disembah. Jangan jadikan kubur aku ni idan, tempat perayaan. Tuan-tuan boleh bayangkan kalau tidak dipagar semeni rupa. Kubur Nabi duduk terbuka, tak boleh nak bayangkan, mesti ada orang pergi tawaf. Orang gosok tu saja kita. Pegawai-pegawai petugas cleaner boleh relax ya. Licin, berminyak kubur Nabi gosok di pokok ni. Ana pergi melawat di negara lain daripada Arab Saudi. Negara Mesir contohnya. Kita pergi ke makam Imam Syafi'i, licin. Sena. Pergi ke tempat dia panggil kubur Sayyidina Husin. Dikatakan kepala Sayyidina Husin duduk situ. Dikatakan pada Husin mati di Karbala kan. Ada riwayat kata makam kepala Sayyidina Husin dibawa ke Madinah. Yang pentingnya licin, buat dengan bangunan, buat dengan silver. Tak kata apa. Orang duduk tawaf, biuk mari. Kita kata jangan. Allah jala kubur Nabi, alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada pemerintah yang menjaga, semua pemerintah yang jaga kehormatan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada dijadikan tempat pemujaan dan tempat-tempat yang tidak baik, insya-Allah. Para jemaah sekalian, hadis tentang Madinah, hadis tentang Hujurat, rumah-rumah Nabi, dia panggil Zatus Sujun. Kalau kita bercakap, kita akan rasa sebab mengenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan zuhud. Nabi kita sehingga dikatakan, adakah Nabi keluar zakat? Ada persoalan timbul, adakah Nabi keluar zakat? Tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh keluar zakat. Kenapa? Sebab harta dia sampai hari ni petang habis. Dia bagi selalu, tak ada simpan. Zakat ni syarat dia nya hawalanil haul, cukup simpanan setahun baru kena zakat. Dia tak ada nak keluar zakat sampai hari ni petang habis, nya bagi. Macam mana nak zakat? Itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah menangisnya pokok ahli Madinah. Hasan Basri rahimahullah taala dikata apa? Dan orang lain juga berkata, ya laital Walid taraka hadhil hujurat. Kalaulah Walid bin Abdul Malik ni, khalifah ni, biarkan bilik-bilik ini jangan diruntuhkan, jangan diusir, hatta ya'laman nas kaifa kana ya'ishu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajuh, biar orang tahu bagaimana kehidupan sebenar Rasulullah sallallahu dan isteri-isterinya. Di saat kemuncak kemenangan Islam dan negara Islam sudah besar, sudah mendapat futuhat, Rum sudah berlawan dengan Rum, tapi apa boleh buat? Itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, ketetapan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi wafat, para sahabat ada yang panik, ada yang macam-macam lah, terkejut. Sayyidina Abu Bakar waktu itu duduk di mana? Duduk di Sunh. Dalam siri yang dulu kita dah bincang, Abu Bakar duduk di rumah dia, di dekat dengan rumah Maryah Qibtiyah.
di Sun, dia sebelah Masjid Quba. Bila Abu Bakar dengar, dia lari balik ke Madinah, tengok orang duk berkumpul ramai-ramai. Ketika itu Sayyidina Umar sedang bercakap. Siapa dia kata Muhammad mati, aku pukul dia. Orang panggil trauma, terkejut. Abu Bakar masuk dalam hujrah, dalam bilik rumah Nabi SAW, dia bebas masuk. Sebab rumah itu rumah anak dia, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia masuk, dia buka mayat Nabi yang sedang ditutup. Abu Bakar cium Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Abu Bakar keluar daripada rumah Nabi setelah dia confirm Nabi kita wafat. Maka dia berkhutbah. Dia tengok Sayyidina Umar sedang bercakap, dia kata, uskut ya Umar, duduk. Umar diam, aku pula bercakap. Abu Bakar kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa dia sembah Muhammad, dia sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa dia sembah Allah, Allah Ta'ala hidup, tak mati. Kemudian Abu Bakar baca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidak adalah Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ini kecuali seorang rasul yang telah mati sebelumnya berapa ramai rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka ketika itu Sayyidina Umar yang sedang duduk dalam keadaan panik terduduk. Umar menangis. Dia kata, seolah-olah aku baru dengar ayat ini ketika dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq. Itulah suasana Al-Hujurat. Baik, kita balik kepada tafsir kita. Allah kata apa? Orang yang pergi panggil Nabi ni kasar dia, bahasa dia ni kan, aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka tidak mengerti, tidak berakal. Dipanggil akal tartib, akal takdibi, akal dari sudut adab, peraturan, protokolnya tak erti. Maka dia panggil az-zakat al-ijtimai, akal dari sudut kemasyarakatan. Ni kita perlu sangat ni kan, akal masyarakat ni sebab penting sangat-sangat. Kadang-kadang dia panggil akal, kita kena abqari, kena cerdik, jangan duduk buat benda-benda yang pelik-pelik. Kadang-kadang tawaduk lebih ada juga. Setengah orang ni dia panggil lebih sangat tawaduk. Contohnya bila kita duduk makan, panggil dia makan, oh tak makan. Sampai sudah menolak ajakan jemputan, kita kata tak boleh. Itu bukan warak, itu terlebih warak, juga salah. Maka kita kena beradab biar betul. Jangan kata adab lebih-lebih yang menyebabkan orang kecil hati pula dengan cara kita, orang panggil terlebih adab. Baiklah, kita pergi kepada ayat yang kelima. Allah tegur kepada golongan-golongan yang datang mari duk panggil Nabi ini. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Allah kata, kalaulah mereka itu sabar menunggu sehingga Nabi sallallahu keluar menemui mereka, tentulah cara yang demikian lebih baik bagi mereka. Kalau dia sabar tunggu, boleh je tunggu. Tunggu mana? Tunggu Nabi kita keluar salat nanti. Jumpa lah. Ni kita panggil hidup laung belakang rumah Nabi, kenapa? Maka itu perbuatan yang tidak baik. Kalau mau keluar, lakana khairan lahum, lebih baik bagi kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Diceritakan katanya, puak-puak rombongan yang datang tadi mari jumpa Nabi untuk nak minta supaya Nabi lepaskan orang-orang tawanan dia, tawanan Bani Tamim, nak suruh Nabi lepas. Oleh kerana mereka ni buat perangai pelik, fa atlaqan Nabi sallallahu ba'dahum wa lam yutliq. Nabi lepas setengah, tak lepas setengah yang lain, setengah yang lepas. Kata dia ulama sirah, falau anhum sabaru, kalau mereka sabar tunggu Nabi kita keluar tenang-tenang, boleh jadi Nabi kita lepas semua.
orang-orang tawanan dia, tapi mereka ista'jalu. Maka akhir ayat ini Allah kata wallahu ghafurur rahim. Ini adalah pengakhiran ayat yang cukup agung, sebab maqam akhlak wa tarbiyah wa taqwa. Maqam di sini maqam akhlak, pendidikan dan takwa. Maka Allah kata tak apalah, oleh kerana kamu ni badui, orang tak faham adab, apa yang kamu lakukan kasar tadi sikit bahasanya, Allah amat pengampun, Allah Ta'ala lagi amat mengasihani. Kita kata alhamdulillah, itulah sifat Allah dengan hamba-hamba dia. Kalau kita bersalah, kembalilah kepada Allah. Kalau kita tersilap, baliklah kita bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, memohon keampunan dan mohon segala taubat pada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak habis. Di antara kitab yang saya tulis, salah satu daripada tanda cinta kita kepada Madinah, tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah kitab Al-Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Jadi saya syorkan supaya khususnya para muslimin dan muslimat yang nak pergi ke Madinah, bawa buku ni baca. Sebab kita tulis belakang ni, tiang-tiang cerita-cerita tiang dalam Madinah ada. Ini tiang daripada tiang Raudah ni, tiang ni nama ni, tiang ni nama ni, semua tu cerita-cerita yang ana ambil daripada kitab-kitab sejarah Madinah, nak bagi tahu pada jemaah, di sinilah Al-Madinah, inilah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam bumi inilah yang terkandung jasad yang mulia. Mudah-mudahan kita perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain. Kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita dan keluarga. Semoga Allah Ta'ala layakkan kita untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang tidak ada siapa yang boleh memberi pertolongan kecuali pertolongan Allah, kemudian dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mencintai Nabi, yang akan dibangkitkan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.